dan tahniah kepada demografi mikro kewibawaan pimpinan muslimat, sebab amat baik 171, lemah 113 dan lemah 8 dan polanya begini, bermaksud muslimat menjadi jentera terkuat parti PAS. Dan demografi perbandingan persepsi kelemahan pimpinan PAS, iaitu perbandingan Mursyidul Am, Presiden, Timbalan Presiden, Ketua Pemuda, Ketua Muslimat. Daripada 700 untuk sektor umum, saya tanya kelemahan saja, kerana saya tak peduli yang baik tersebut. Mursyidul Am 25 orang, bagi usia 21 30. Presiden 283, Timbalan Presiden 211, Ketua Pemuda 136, Ketua Muslimat 45. Juga polanya begitu memberat kepada Presiden, Timbalan Presiden dan juga Ketua Pemuda. Persepsi pengaruh PAS dalam Pakatan Rakyat. Ini data yang mungkin boleh digunakan untuk tindakan-tindakan responsif seterusnya. Yang mengatakan bergabung, iaitu PAS patut bergabung dan wujudkan satu parti. Usia 21 hingga 30, 189 orang. Yang mengatakan PAS cuma cukup bersekutu, iaitu menjadi ahli saja, bukan tubuh satu parti, 288 tinggi. Yang menentang bersekutu dengan pihak, iaitu alternatif, bermasuk bersekutu dengan pihak lain, 103. Maka saya lihat grafnya ialah kesemua responden memberi cadangan PAS jangan bercantum dan wujud satu parti, PAS berdiri sendiri, cuma bergabung, bersekutu dalam Pakatan Rakyat. Persepsi media terhadap PAS oleh 200 media baru terpilih. Saya tak rujuk media konvensional, media tradisi, sebab kandungannya kami suka kira dalam Tempoh, kerana saya memberi andaian Tempoh untuk hari 13 kajian kami akan berhenti pada tahun 2011. Jadi saya biarkan, jadi saya ambil 200 media baru yang bermasuk blog, jurnal dan juga Facebook, yang memberi pandangan positif terhadap PAS adalah 12%, yang memberi amat negatif terhadap PAS 5%, yang memberi pandangan positif 25%, sederhana 24% dan negatif 34%. Yang saya nak beritahu ialah peningkatan pandangan negatif mendadak 213% berbanding sebelum PRU 12, di mana hampir 70% blok menyokong PAS, dan tiba-tiba saya pun tidak tahu apa masalahnya, mereka beralih arah atau berarus balik dan berada di atas pagar kembali. Persepsi masalah paling dominan PAS. Pola kepercayaan persepsi masalah, bermaksud PAS parti bermasalah. Kami bagikan 5, iaitu pengurusan dan segala macam. Dalam blog, iaitu tulisan tentang PAS bermasalah, yang memberitahu masalah pimpinan di dalam blog. Bermaksud blog 200 itu mengulas masalah utama PAS pimpinan 50%, ideologi 10%, jentera 11%, individu 27%, manifesto 1%. Bermaksud manifesto PAS, rangka kerja PAS, restra atau rencana strategi PAS, semua diterima. Jadi sekarang mungkin perlu ada public relation, iaitu misi perhubungan awam untuk menjernihkan keadaan tersebut. Maka dengan pembentangan tersebut, anggaplah pembentangan itu secara jujur dari saya dan pihak Zentra dan rakan-rakan participatory researcher saya dalam participatory demokrasi. Anggaplah ia bukan pandangan, bukan persepsi, cuma saya kemukakan data sahaja. Dengan kata itu, saya bersetuju dengan pandangan mengatakan perlu suatu bentuk
perubahan gerakan, pembaruan jentera, dan juga mengatur rencana strategi kebijakan baru untuk PAS demi memastikan cita-cita PAS yang ditanam oleh semua pimpinan PAS itu berjaya. Sebagai ahli akademik, saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini dengan memetik dua tulisan dalam krisis 1977. Krisis politik di Kelantan berlanjutan dan keadaan makin genting serta serius dengan melibatkan beberapa golongan dalam PAS sendiri, baik pucuk pimpinan, Dewan Ulama maupun pihak-pihak yang menanggung PI Krut. Utusan Melayu 22 September 1977. Pemandu Persatuan Mahasiswa Pengajian Tinggi Nilampuri, Ustaz Asy'ari Ishak mengatakan, persatuan ini tidak nampak krisis ini boleh berlaku sekiranya masing-masing jujur dengan hasrat dan semangat Islamiyah dan perjuangan Islam yang menjadi ideologi dan teras perjuangan parti mereka sendiri. Utusan Melayu 23 September 1977. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.